Contohnya sahabat-sahabat kita di sini, daripada jemaah tabligh yang hadir pada malam ni, mereka bekerja di luar daripada waktu kerja dia. Itu yang menyebabkan boleh bertahan, dan juga jemaah-jemaah yang lain sama. Kalau nak harap kita lepas waktu bekerja kita rehat, tak kerja dah, tak berjuang kat agama dah, habis dah Islam ni lama dah. Jadi kita berterima kasih kepada golongan yang memperjuangkan Islam di luar daripada waktu bekerja harian. Siapakah antara tokoh yang banyak kita sentuh minggu lepas? Disebabkan Imam Al-Ghazali dia sentuh tokoh-tokoh ni, kita pun sentuhlah. Antaranya Bishru Al-Hafi, Sufyan Al-Thawri, Sahal At-Tustari. Secara ringkasnya, Bishru Al-Hafi ni dia asalnya satu orang yang hidup mewah dan suka mabuk-mabuk. Tapi kemudian satu hari dia terjumpa sekeping kertas tertulis nama Allah. Sebahagian orang kata Bismillahirrahmanirrahim, tak tahulah. Tapi dia jumpa sekeping kertas ada tertulislah nama Allah. Dalam keadaan dia duduk mabuk-mabuk mereng tu, dia kata, "Oi, ini nama Allah." Dia ambil kertas tu tadi dan dia percikkan minyak wangi dan dia simpan di tempat yang sesuai. Itu je asal dia yang mula, jasa dia. Kemudian dia dapat mimpi. Tuhan bagi tahu pada dia, keadaan mimpi itu kita tak tahulah macam mana. Tapi dalam mimpi itu Tuhan bagi tahu, disebabkan kamu menyelamatkan nama aku, memelihara nama aku, mengharumkan nama aku akan buat begitu balik pada kamu. Aku akan harumkan nama kamu, dia akan menjaga diri kamu. Jadi dia ni kaki mabuk. Bila sudah sedar dia kata, ini mimpi mabuk lah ni. Takkan orang macam aku dapat mimpi hebat-hebat. Kalau aku orang soleh lain lah. Bila dia tidur lagi, mimpi lagi, berulang-ulang kali. Tu proses pertama Allah nak tarik dia menjadi seorang sufi, dan akhirnya ulama mengatakan dia mencapai taraf wali. Wallahu alam. Satu hari dia buat majlis di rumah dia. Majlis biasalah, adalah mabuk-mabuk ke. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu, dan dia punya hamba, dia ada hamba, dia orang yang mampu, ada hamba. Hamba dia buka pintu, jumpa orang tak kenal. Nak apa cik? Tuan punya rumah ni hamba kan? Dia dah. Tuan punya rumah ni orang yang merdeka. Maksud dia Bishru tadi lah. Yang orang ni kata, kalau tuan punya rumah ni hamba, walaupun orang gaji tu tadi cakap dah, hamba tu cakap dah, tuan punya rumah ni merdeka, bukan hamba. Tapi orang yang cakap ni, dia cakap hamba juga. Seandainya tuan punya rumah ni hamba, dia tak sepatutnya buat benda macam ini. Lepas tu orang tadi pun berjalan pergi. Yang abdi tadi pergi jumpa dengan Bishru. Dia tengah seronok dengan majlisnya. Dia kata, tuan, tadi ada orang datang cakap sekian. Tersentuh di hati dia. Siapa dia yang cakap ni? Tak tahu. Dia pun terus berlari keluar rumah tanpa memakai kasut. Itu asalnya tu. Kan nama dia Bishru Al-Harb, tapi orang sebut Bishru Al-Hafi. Maksud dia Bishru yang tak memakai kasut. Asal dia tak pakai kasut yang tu. Dia lari-lari kejar orang tu tadi. Dia kata, apa kamu cakap tadi? Saya kata, kalau kamu ni hamba, tak sepatutnya kamu buat macam tu, buat majlis ni macam tu. Jadi dia bersoal jawab lah. Kata, saya orang merdeka. Dah, bapak kamu hamba, datuk kamu hamba, kamu pun hamba kepada Allah. Ini abdi, mesti ikut perintah Tuhan semua. Dari situ tersentuh hati dia. Siapa yang dia jumpa tu tak tahu, tak dia ceritakan. Tapi dari situlah asalnya dia terus tak balik rumah. Dia mengembara, dia belajar, dia beruzlah, sampaikan ke peringkat dia menjadi tok guru pula. Dan dia tidak memakai kasut. Itu dikatakan Bishru Al-Hafi. Sungguh pun begitu, kita yang ni janganlah kita sampai nak tiru Bishru lah, tak mau pakai kasut lah. Dia itu khusus untuk dia. Dalam Nabi-Nabi ada benda yang khusus untuk mereka. Dalam ulama-ulama, tokoh-tokoh ada benda yang khusus untuk dia, yang kita bukan saja-saja boleh tiru. Macam Imam Malik, dia duduk di Madinah, dia tak pakai kasut. Orang tanya, kenapa tuan tak pakai kasut? Sebab aku tak mau memijak bumi Madinah yang di dalamnya ada jasad Rasulullah. Tapi yang tu khusus untuk dia. Kita jangan pergi buat haji tak mau pakai kasut. Kan, steady je lah atas sini kan. Terbakar kaki. Dia khusus untuk dia. Macam Tok Kenali, di kaki dia ada kudis dan ada ulat. Dia bukan perbaik kudis dia biar. Kalau ulat tu jatuh, dia bubuh balik. Khusus untuk dia saja. Jangan kita orang awam, kita kata-kata nak pergi tiru. Ini aku macam Tok Kenali ni, naik kurak ke panau ke, biar ni Tok Kenali ni. Dia tak boleh, khusus untuk dia saja.
Macam Nabi Khidir, dia hidup di zaman yang mana pun, dia tak perlu pergi jumpa Nabi pada zaman itu. Macam dia hidup sezaman dengan Nabi Musa, kan Allah tak perintahkan dia ikut Nabi Musa, berjuang bersama Nabi Musa, sebab dia ada yang khusus untuk dia. Dia saja urusan dia. Kalau benarlah dia masih hidup sampai ke zaman Nabi Muhammad, dia tak perlu kepada jumpa Nabi Muhammad. Dia setengah orang kata mana boleh Nabi Khidir dah meninggal dah, wafat dah. Kalau tidak, dah tentu dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia berjuang bersama Nabi Muhammad. Seandainya dia masih hidup pada zaman itu, dia tak perlu jumpa pun tak apa, sebab dia ada tugas yang khusus. Tugas dia bukan untuk berjuang dengan Nabi-Nabi pada zaman itu, dia ada kerja yang tersendiri. Jangan kita pula, aku nak ikut Nabi Khidir lah, berjuang seorang-seorang lah. Cara aku tak mau lah ni, tengok orang ramai ni berjamaah jemaah tak mau. Tak boleh juga. Itu khusus untuk mereka. Kemudian kita ada sentuh tentang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang wali Allah juga. Kita ringkaskan cerita dia. Satu hari dia ada nampak burung di pasar. Burung dalam kurungan, dia rasa kesian sebab burung ni seolah-olah minta dia tolong lepaskan. Jadi dia beli burung ni tadi dan dia bebaskan. Sungguh pun begitu, burung ni datang duduk dengan dia. Ada di rumah dia burung ni. Sampaikan orang cerita masa dia dah meninggal dunia, orang tanam dia masa nak timbus dia tu, burung tu masuk sekali. Kemudian kita ada sentuh tentang Sahal At-Tustari. Yang ini murid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kita ringkaskan cerita dia. Di akhir hayat dia ni, dia terkena penyakit lumpuh separuh badan. Angin ahmar ke stroke ke tak tahulah. Tapi yang ajaibnya, bila masuk waktu sembahyang, penyakit dia yang sebelah tu hilang. Dan dia boleh sembahyang macam biasa. Habis dia sembahyang, datang balik penyakit tu. Lumpuh separuh badan. Itu ujian untuk dia lah pada akhir hayat dia.